Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Nazli Hisham. Nombor IC 020208031091 merupakan presenter yang anda gemari, iaitu bila saya present anda interesting. Bismillah. So, nama saya Wan Hamizul Hakim bin Wan Bakar. Memegang IC 0208200608. Muka saya nampak garang, tapi saya ramah orangnya. Hai, nama saya Tengku Nasriah binti Tengku Zulkifli. Nombor kad pengenalan saya 020215110388. Jom geng. Jadi, Kami daripada kelas sejarah 2 Ini membentangkan hasil kerja khusus perkumpulan kami, iaitu pembentangan bab 3 iaitu. sumber sejarah. Jadi, stay tune. And hope you all enjoy. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk tugasan untuk pembentangan kerja khusus kami, iaitu sumber sejarah dalam bab 3. Saya Tengku Nasriah binti Tengku Zulkifli bersama dua orang sahabat saya, iaitu Muhammad Fahmi bin Nazli Hisham dan juga Wan Hamizul bin Wan Bakar akan membentangkan tajuk ini kepada rakan-rakan semua. Kami harap semua dapat mendapat input yang berfaedah daripada pembentangan kami pada hari ini. Jadi, untuk tajuk 3 ini, iaitu sumber sejarah, ia meliputi tentang yang pertama adalah pengertian sumber. Yang kedua, kita akan menelusuri jenis sumber sejarah. Yang ketiga, bagaimana proses pengumpulan dan pemprosesan sumber tersebut. Dan yang keempat adalah macam mana ahli sejarawan ingin mengesan sumber-sumber tersebut. Dan yang kelima, penggunaan dan kepentingan sumber-sumber sejarah. Dan yang terakhir adalah rujukan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita bergerak kepada isi yang pertama, iaitu pengertian sumber. Pengertian sumber. Mengapakah sumber sejarah penting? Sumber sejarah penting kerana untuk menentukan kebenaran dan kesahihan sesuatu fakta. Tetapi, sumber sejarah membawa pengertian yang amat luas dan perlu ditafsir dengan jelas dan tepat. Sumber mengandungi maklumat atau bukti yang tulen. Selain itu, maklumat yang diperolehi juga bersifat asli tentang sesuatu fakta. Dan yang terakhir, hal-hal tertentu berkaitan sesuatu peristiwa sejarah. Ahli-ahli sejarah telah memberikan pengertian yang berbeza tentang sumber sejarah. Jadi ada 4 orang tokoh yang mendefinisikan sumber sejarah, iaitu yang pertama adalah Profesor K. Profesor K mengatakan sumber sejarah boleh terdiri daripada sekumpulan fakta yang telah diteliti dan dipastikan. Seterusnya adalah Profesor Collingwood. Profesor Collingwood mengatakan sumber sejarah adalah teks yang mempunyai kenyataan mengenai sesuatu peristiwa sejarah. Seterusnya adalah Lawrence Gottschalk.
Lost Gottschalk mengatakan sumber sejarah adalah sebagai bahan bukti dalam bentuk tulisan, catatan dan saksi utama kepada peristiwa sejarah yang berlaku. Seperti yang kita boleh lihat di sini, sumber primer dan sumber sekunder kebanyakannya dalam bentuk tulisan dan catatan. Manakala untuk sumber lisan adalah saksi utama kepada peristiwa yang berlaku. Seterusnya, menurut Neil Bohr mengatakan bahawa sumber sejarah adalah merupakan perkara ataupun peristiwa yang berlaku pada masa lampau. Maka, secara umumnya, sumber sejarah ialah kumpulan bahan-bahan mentah daripada kejadian ataupun peristiwa yang telah lampau. Jadi, di manakah ahli-ahli sejarah boleh mendapatkan sumber-sumber sejarah? Jadi, antara tempat sejarawan mencari sumber-sumber sejarah adalah yang pertama, Arkib Negara. Arkib Negara mempunyai kebanyakannya adalah sumber-sumber primer. Yang kedua adalah perpustakaan. Perpustakaan seperti yang kita sedia maklum adalah satu pusat ilmu, iaitu gedung ilmu. Jadi, ahli sejarawan ataupun pelajar sejarah boleh mendapatkan sumber-sumber, terutamanya sumber sekunder yang terdiri daripada majalah, sumber-sumber buku, jurnal, artikel daripada perpustakaan dan seterusnya dapat membantu untuk meneruskan penyelidikan yang lebih tepat dan teliti. Seterusnya yang ketiga adalah muzium. Muzium adalah di mana tempat untuk menyimpan bahan-bahan lama dan juga untuk kita mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang baru. Jadi, muzium juga adalah salah satu tempat untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah. Seterusnya adalah Arkib Cawangan Negeri. Di Malaysia, terdapat beberapa Arkib Cawangan Negeri. Antaranya adalah di Pahang, di Sabah dan lain-lain. Maka, Arkib ini menyimpan kebanyakannya juga adalah sumber primer. Dan yang terakhir adalah koleksi orang perseorangan. Jika suatu penyelidik sejarah itu ingin mendapatkan sumber primer tetapi tiada lagi di Arkib Negara, tetapi hanya ada kepada individu yang memiliki koleksi perseorangan itu, maka ahli sejarah mestilah berjumpa dengan orang perseorangan itu untuk mendapatkan bukti ataupun sumber primer itu sendiri. Seterusnya, sejarah peristiwa lampau. Selain itu, sumber juga dianggap sebagai satu dokumen dan dia tidak semestinya berbentuk dalam bahan-bahan bertulis. Bahkan juga dapat berbentuk dalam kesan peninggalan lama, iaitu gambar, batu ataupun senjata. Okey, untuk ahli sejarah yang mengkaji tentang sejarah masa lampau, sejarah peristiwa lampau, mereka bergantung kepada sumber sejarah yang berbentuk yang pertama arkeologi, iaitu cari gali. Yang kedua, numismatik. Apa itu numismatik? Iaitu contohnya adalah wang-wang lama. Wang lama yang dikumpul. Yang ketiga adalah epografi. Epografi adalah tulisan lama. Okey, jadi ahli sejarah juga bergantung kepada tinggalan manusia dan aktiviti pengeluaran manusia. Kerana apa? Kenapa sejarawan bergantung kepada tinggalan manusia ini? Kerana yang pertama, ia akan memberikan pengetahuan tentang tamadun manusia. Yang kedua, ia akan memberikan ruang kepada ahli sejarah tentang kewujudan masyarakat awal yang mewarisi alatan dan teknologi. Contohnya, di masyarakat Paleolitik. Bagaimana sejarawan ingin mengkaji jangka masa untuk tamadun Paleolitik? Maka melalui tinggalan bahan-bahan daripada masyarakat zaman Paleolitik, iaitu seperti kita semaklum adalah alatan daripada batu kan, daripada batu. Maka dengan menjumpai bahan tersebut, ahli-ahli sejarah dapat mengkaji tentang tempoh masa zaman Paleolitik. Seterusnya yang ketiga adalah untuk memberikan pengetahuan tentang peristiwa sejarah yang telah berlaku. Maka
buktinya sendiri ada di Malaysia, iaitu Perak Man, iaitu manusia perak. Penemuan ini telah memberikan tafsiran baharu terhadap kewujudan awal manusia. Ahli-ahli sejarah lain pula bergantung kepada sumber sejarah untuk membuktikan sesuatu kejadian ataupun peristiwa. Dalam erti kata lain, sumber sejarah merupakan bahan yang menyediakan bukti tertentu untuk ahli-ahli sejarah mengemukakan satu rumusan tafsiran yang baik. Maka jika disimpulkan dalam topik pengertian sejarah, kita akan menerusi kenapa sumber sejarah ini penting. Yang kedua, definisi sumber sejarah mengikut 4 orang tokoh, iaitu Profesor Collingwood, Profesor Carr, Lloyd Scott Clark dan juga Nelbohr. Dan juga di manakah ahli sejarawan dapat mendapatkan sumber-sumber sejarah ini. Contohnya seperti di muzium, arsip negara, perpustakaan dan lain-lain lagi. Seterusnya kita juga mempelajari tentang ahli sejarawan yang ingin mengkaji tentang sejarah peristiwa lama. Jadi itu sahaja untuk pengertian sejarah. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada Fahmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Nasriah. Seterusnya saya akan menyambung kepada jenis-jenis sumber. Baik. Jenis-jenis sumber sejarah ada 5, iaitu sumber primer, sumber sekunder, sumber arkeologi, sumber lisan dan sumber tertier. Kita akan menelusuri satu persatu apa itu sumber. Baik, sumber dalam sejarah, sumber dikategorikan sebagai punca, dokumen atau rekod. Menurut Oxford English Dictionary, sumber atau source bermaksud sesebuah karya dan lain-lain yang menyediakan maklumat atau bukti, iaitu khusus yang bersifat tulen atau asli berkenaan sesuatu fakta, kejadian atau siri hal-hal tersebut. Pada lazimnya, sumber-sumber sejarah diartikan sebagai bahan bertulis atau bercetak. Mengikut definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan, bererti keterangan iaitu bukti yang bertulis atau bercetak. Surat yang boleh dijadikan keterangan atau bukti. Contohnya surat beranak, surat nikah dan lain-lain lagi lah. Seterusnya, menurut Profesor Muhammad Yusuf Ibrahim, beliau menyatakan bahawa sumber ialah punca pemikiran atau ilham. Hal ini dijelaskan dalam karyanya, iaitu seperti suatu ilham, sumber ialah sesuatu penulisan yang boleh menjadi punca kepada sesuatu lahiran pemikiran ataupun penulisan. Tetapi sumber berbeza dengan ilham kerana ia tidak bersifat abstrak maupun spontan, dan ia boleh kita rujuk kembali apabila kita memerlukannya semula. Pada peringkat awalnya, sumber ialah sekumpulan bahan-bahan yang tersimpan di tempat-tempat khusus seperti arsip, perpustakaan, muzium, pejabat menyimpan rekod, istana dan sebagainya. Secara umumnya, sumber juga boleh membawa pengertian sebagai kumpulan bahan rujukan bagi kegunaan penyelidikan dalam mana-mana bidang keilmuan. Jadi, dalam hal ini, bukanlah sejarawan sahaja yang memerlukan sumber untuk penyelidikannya, malahan ilmu-ilmu lain juga memerlukannya. Seterusnya, kita pergi kepada sumber primer. Sumber primer ataupun sumber utama, pertama atau sumber utama, berbentuk catatan, rekod kerajaan,
Fail rasmi, surat menyurat, tulisan dan saksi utama kepada kejadian atau peristiwa lampau. Sumber primer ini membantu ahli-ahli sejarah untuk memahami secara mendalam tentang peristiwa sejarah yang telah berlaku pada suatu masa dahulu. Bagi membolehkan ahli sejarah membuat tafsiran yang benar terhadap peristiwa yang telah berlaku, maka ahli-ahli sejarah bergantung sepenuhnya terhadap penggunaan sumber primer. Sumber primer ni macam contohnya surat-surat daripada kolonial Inggeris yang dulu-dulu ke, surat-surat apa-apa jenis macam benda yang tidak bahan yang wujud dalam keadaan asli dan tidak mempunyai sebarang tafsiran terhadap bahan tersebut. Contohnya Al-Quran. Al-Quran ialah sumber primer bagi umat Islam yang asalnya dahulu tidak mempunyai tafsiran dan dikaji oleh ahli sejarah, lalu mereka membuat tafsiran terhadap sumber-sumber primer tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada sumber sekunder. Baik. Sumber sekunder ialah sumber yang ditaktifkan oleh ahli sejarah berdasarkan sumber primer. Maknanya selepas mereka membuat kajian terhadap sumber sekunder, mereka membuat satu penulisan dan penulisan yang berkaitan sumber primer itu dipanggil sumber sekunder. Sumber sekunder juga atau sumber kedua ini bersifat tidak sezaman. Maknanya sumber ini bukan berasal daripada zaman kepada peristiwa tersebut, sesuatu peristiwa yang berlaku. Ia adalah tafsiran kepada kepada sumber primer. Contohnya buku-buku macam buku terbitan Profesor Koh Kei Kim, dia menceritakan sejarah-sejarah masa lampau, dan buku beliau boleh diklasifikasikan sebagai sumber sekunder. Seterusnya, sumber arkeologi. Sumber arkeologi ialah tinggalan aktiviti manusia. Tinggalan aktiviti manusia dan masyarakat lampau. Antaranya ialah tembikar, senjata, alat, batu. Bukti tinggalan arkeologi boleh dibahagikan kepada dua, iaitu artifak dan bukan artifak. Kalau artifak ni kita panggil ecofact. Contoh artifak ni macam bangunan-bangunan bersejarah, tugu-tugu, macam batu bersurat di Terengganu. Kalau ecofact pula, seperti tulang-tulang binatang, tulang binatang daripada masa lampau lah dan telah pupus pada zaman sekarang. Tulang-tulang manusia seperti rangka perakmen dan tumbuh-tumbuhan yang telah pupus. Seterusnya, ni boleh tengok ya gambar rajah. Ni gambar tengkorak ni boleh diklasifikasikan sebagai ecofact, dan bangunan bersejarah ni boleh diklasifikasikan sebagai artifak. Seterusnya kita beralih kepada sumber lisan. Sumber lisan ialah sumber sejarah, merupakan pengumpulan fakta dan juga data sejarah yang masih lagi belum dikaji. Sumber lisan adalah berdasarkan kepada temu ramah saksi-saksi yang masih hidup dan direkodkan oleh ahli sejarah melalui rakaman. Temu ramah tersebut bergantung kepada ingatan, gambar, diari ataupun surat menyurat. Saksi dalam sumber lisan menjadi orang yang penting, memandangkan saksi-saksi akan menceritakan kejadian peristiwa kepada ahli sejarah. Contohnya, contoh datuk-datuk kita yang masih hidup sekarang ni, beliau pernah berada di tempat, contohnya berada di Padang Merdeka sewaktu Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan negara kita telah merdeka. Dan contohnya atuk-atuk kamu yang masih hidup sekarang ni, beliau contohnya atuk-atuk kamu tu dia
dia tahu mengenai peristiwa tersebut dan dia juga berada semasa peristiwa tersebut berlaku. Dan keterangan daripada atuk kamu tu kita bolehlah jadikan sebagai sumber lisan. Seterusnya kita berpindah kepada sumber tertia ya. Sumber tertia ni ialah sumber yang diambil daripada internet. Rujukan yang diambil daripada internet. Sumber tertia ni untuk membantu kita dalam membuat sesuatu penyelidikan. Sumber tertia juga diambil daripada rujukan sesebuah bahan ilmiah. Contohnya buku. Contohnya apabila kita baca sebuah buku, kita baca bahan sekunder. Kita baca belakang tu ada bahagian rujukan dan rujukan tersebut ialah sumber tertia. Daripada sumber ini kita dapat menemui sumber primer. Ya, hal ini kerana apabila kita membaca rujukan itu, ada setengah buku dia menyatakan rujukannya diambil pada sumber primer. Contohnya daripada kitab-kitab lama ataupun surat-surat lama. Lalu apabila kita mencari ataupun apabila kita mencari melihat di bahagian rujukan tersebut, kita juga boleh menemui sumber primer secara tidak langsung. Baik, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya beri kepada Tengku Nasriah. Terima kasih. Seterusnya, kita bergerak kepada cara untuk mengesan sumber. Ahli sejarah perlu mempunyai kemahiran untuk mengesan sumber. Hal ini adalah untuk memudahkan ahli sejarah menjalankan penyelidikan secara berkesan. Selain itu, apabila ahli sejarah mengetahui cara untuk mengesan sumber sejarah, mereka dapat menguasai kemahiran apabila menjalankan penyelidikan secara mendalam. Tetapi, ada sesetengah ahli sejarawan yang tidak suka untuk menguasai sesuatu kemahiran. Bagi mereka, apabila mereka berkecimpung dalam penyelidikan sejarah, mereka akan mempelajari sendiri cara-cara untuk mengesan sumber sejarah itu. Sebagai analoginya, kita sendiri untuk apabila melakukan eksperimen kimia, kita jarang untuk membaca prosedur-prosedur untuk melakukan eksperimen dahulu. Tetapi kita lebih memilih untuk mengikuti guru kita untuk melakukan eksperimen bersama-sama. Hal ini juga sama dalam konteks sejarah kita pada konteks sejarah ini. Apabila sesetengah ahli sejarah lebih memilih untuk berkecimpung dalam bidang penyelidikan, lalu mereka akan mendapat sendiri ilmu tersebut apabila melakukan penyelidikan sejarah tersebut. Jadi, pengalaman ahli-ahli sejarah dan kesungguhan mereka dalam melakukan penyelidikan amatlah membantu ahli sejarah untuk mengesan sumber sejarah yang tepat dan juga menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Maksudnya dekat sini, apabila ahli sejarah itu memberikan sepenuh komitmen untuk mencari penyelidikan sejarah itu, ahli sejarah itu amat potensi untuk mendapat sumber sejarah yang tepat adalah amat tinggi, lalu menghasilkan sumber sejarah yang berkualiti. Seterusnya, kita bergerak kepada pengumpulan dan pemprosesan sumber. Selepas ahli sejarah mengesan sumber sejarah, mereka perlu memproses dan mengumpul dan memproses sumber-sumber tersebut. Jadi, kita bergerak kepada pengumpulan dan pemprosesan sumber sejarah. Okey, seperti kita sudah maklum, sumber sejarah terdapat 5, iaitu yang pertama, sumber primer, sumber sekunder, sumber tertiar, sumber arkeologi dan juga sumber lisan. Jadi, saya akan menyentuh tentang sumber primer. Ahli sejarah perlu mengakses banyak sumber primer. Hal ini kerana sumber primer merupakan tafsiran yang betul dan ia akan meyakinkan pelbagai pihak. Hal ini adalah untuk mengelakkan daripada pengadilan moral dan juga unsur-unsur bias. Selain itu,
sumber primer juga merupakan rujukan utama para ahli sejarawan untuk menghasilkan penyelidikan dan juga untuk mendapatkan jawapan yang komprehensif dan juga tepat dalam sesuatu kajian. Maka, antara bentuk-bentuk sumber primer adalah yang pertama, surat-surat tangan. Surat-surat tangan ini biasanya berbentuk diperolehi daripada golongan individu, golongan istana dan juga golongan penjajah. Yang kedua adalah daripada fail dan rekod kerajaan. Fail dan rekod kerajaan ini biasanya diperolehi melalui pejabat kerajaan kementerian, pejabat kerajaan dan juga golongan penjajah. Fail dan rekod kerajaan ini biasanya disimpan untuk dijadikan sumber-sumber sejarah dan hal ini memudahkan untuk ahli-ahli sejarah mendapatkan sumber-sumber tersebut. Yang ketiga adalah dalam bentuk laporan tahunan. Laporan tahunan boleh diperolehi melalui kementerian, jabatan, agensi-agensi kerajaan dan juga perpustakaan. Seterusnya, selain daripada sumber primer, terdapat juga beberapa sumber lain yang boleh mengukuhkan lagi sumber-sumber primer tersebut untuk para ahli sejarawan melakukan penyelidikan. Antaranya adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah daripada individu yang mengetahui kejadian ataupun peristiwa sejarah. Seperti yang kita sedia maklum, individu ini melihat sendiri dan mengalami peristiwa sejarah itu di depan mata mereka sendiri. Maka, mereka boleh menceritakan apa kejadian-kejadian yang berlaku sepanjang peristiwa tersebut. Maka bukti-bukti daripada individu ini akan membantu para sejarawan untuk mengukuhkan lagi hujah dalam sumber primer mereka. Selain itu, sumber artifak arkeologi. Sumber artifak arkeologi diperolehi melalui penemuan tapak arkeologi dan juga peninggalan dalam lautan. Seperti contoh, di Malaysia sendiri terdapat banyak tempat artifak arkeologi, antaranya di Lembah Bujang. Bentuk lain pula selain daripada artifak dan juga sumber lisan adalah berbentuk gambar, tempat pelibatan tokoh. Yang ketiga adalah tempat, artifak dan juga bangunan. Seperti contohnya adalah Stadium Merdeka, tempat di mana Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan Malaysia. Dan juga Kotak Formosa menandakan Kotak Formosa merupakan simbol ataupun simbolik kepada penjajahan Portugis di Tanah Melayu. Seterusnya, kita pergi kepada halangan-halangan yang dilalui oleh para sejarawan untuk mendapatkan ataupun untuk mengumpul sumber-sumber tersebut. Yang pertama adalah hampir keseluruhan bentuk-bentuk sumber primer tersebut boleh diakses daripada arsip sama ada tempatan ataupun di luar negeri. Walau bagaimanapun, jikalau melibatkan sumber primer yang dimiliki oleh hak milik seseorang, ahli sejarawan perlu mendapatkan kerjasama daripada orang perseorangan tersebut untuk mendapatkan sumber tersebut. Pada masa yang sama, ahli-ahli sejarah juga menghadapi beberapa masalah untuk mendapatkan sumber sejarah tersebut. Antaranya adalah menghadapi halangan semasa mengakses fail-fail tertentu di arsip. Walau bagaimanapun, fail-fail tersebut sudah melebihi usia 25 tahun, maka pihak arsip ingin mengekalkan keaslian dan mengekalkan bahan tersebut, maka mereka tidak membenarkan kepada ahli-ahli sejarah untuk melakukan pengajian menggunakan bahan tersebut. Akibat oleh yang pertama adalah faktor keselamatan negara dan yang kedua adalah untuk hubungan diplomatik. Di samping itu juga, ahli-ahli sejarah menghadapi masalah kerosakan yang berlaku kepada fail-fail kerajaan, terutamanya fail-fail zaman penjajahan seperti
5-5 di antara Francis Light, Franz Westerholm dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya, ahli-ahli sejarah juga menghadapi halangan ataupun rintangan untuk membuat pengesahan tentang ketulinan sumber primer tersebut. Hal ini kerana sejarawan perlu untuk mengesahkan ketulinan sumber tersebut sebelum meneruskan pembacaan fakta-fakta yang terdapat dalam sumber primer. Pembacaan dan pemahaman fakta-fakta oleh para sejarawan akan membantu mereka untuk membuat tafsiran bagi memberikan hujah-hujah yang bernas. Maka itu sahaja untuk sumber primer. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Hamizul. Okey, terima kasih kepada saudari Tengku. So, sekarang ni saya akan meneruskan pemandangan kami dengan menerangkan tentang pengumpulan dan pemprosesan sumber sekunder. Okey, sebelum tu saya akan menunjukkan contoh-contoh sumber sekunder, iaitu sumber-sumber sekunder yang digunakan oleh ahli sejarah, iaitu buku dan majalah, kamus dan indeks singkatan, artikel dan juga jurnal, dan peta dan juga tesis dan kertas projek. Okey, ini merupakan contoh-contoh sumber sekunder yang digunakan oleh ahli sejarah dalam penyelidikan mereka. Jadi sumber sekunder ini mempunyai ciri-ciri tertentu di mana, iaitu sumber sekunder merupakan sumber yang tidak diolah dan dicetak dan disebarkan kepada umum. Jadi sumber sekunder ini merupakan bahan yang telah melalui penyelidikan ahli sejarah, dan ahli sejarah telah melalui penyelidikan ahli sejarah daripada penyelidikan sumber primer dan diolah dan dihuraikan kepada fakta yang lebih tepat dan terkini. Okey, bahan yang dikaji melalui pembacaan ahli sejarah seperti saya cakap tadi, bahan sekunder merupakan bahan yang tepatlah kerana bahan ini telah pun melalui pembacaan ahli sejarah dan dihuraikan dengan lebih tepat. Kemudian bahan ini ditulis oleh pengkaji sejarah atau sejarawan, di mana bahan sekunder ni boleh dipercayai kerana ditulis sendiri oleh ahli sejarah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan pengumpulan dan pemprosesan sumber sekunder. Okey, pertama, ahli sejarah akan mengumpul sumber-sumber relevan dan pembacaan awal. Okey, di mana ahli sejarah akan mengumpul sumber-sumber yang relevan yang boleh digunakan untuk penyelidikan, dan seterusnya melalui sumber-sumber ini mereka akan membuat pembacaan awal untuk memastikan skop penyelidikan mereka. Okay. Kemudian mereka akan mengasah sumber primer dan mengkategorikan jenis-jenis sumber. Jadi apabila mereka tahu sumber-sumber primer, mereka akan menghuraikan lebih perinci lagi sumber-sumber primer ini dan mengkategorikan sumber-sumber ini. Di mana mengkategorikan sumber ini, adakah sumber ini primer ataupun sumber lisan, sumber arkeologi ataupun sumber tertier. Seterusnya, pengambilan dan penapisan fakta. Okey. Melalui pemprosesan sumber sekunder ini, semua fakta tidak diambil kerana hanya fakta-fakta tertentu yang telah pun ditapis sahaja diambil dalam membentuk sumber sekunder. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang sumber arkeologi, proses sumber arkeologi. Okey, pertama, pengumpulan sumber awalan. Jadi dalam pengumpulan sumber awalan ini, ahli sejarah akan mengumpul data berkaitan dengan tajuk mereka, berkaitan dengan penyelidikan mereka. Jadi yang ingin mereka kaji seperti antara sumber awal ialah seperti peta, plan, gambar rajah dan juga laporan. Seterusnya, proses ekskavasi. Okey, melalui proses ekskavasi ini, proses ekskavasi merupakan proses di mana mereka menyelidik sumber arkeologi itu sendiri. Mereka melihat dan juga mereka mengkaji sendiri sumber arkeologi itu sendiri, iaitu sumber daripada masa lampau. Okey. Melalui proses ekskavasi ini, ahli sejarah perlu menjawab persoalan dan hipotesis kajian penyelidikan mereka. Okey, seterusnya proses terakhir iaitu interpretasi data, di mana proses akhir iaitu melakukan penulisan yang melibatkan bukti dan juga tafsiran daripada proses ekskavasi tentang kedudukan masyarakat zaman lampau. Okay, jadi itu merupakan pengumpulan dan pemprosesan sumber arkeologi. Okay, seterusnya sumber lisan. Okay.
Sumber lisan terdapat 3 proses pemprosesan sumber lisan, iaitu proses persediaan, teknik mengumpul sumber lisan dan juga memproses rakaman. Okey, pertama sekali proses persediaan. Jadi ahli sejarah perlu mengenal pasti saksi-saksi mengenal pasti saksi. Contohnya penyelidikan ini merangkumi ruang masa. Contohnya mereka ingin melakukan penyelidikan tentang kejadian 13 Mei. Maka mereka perlu mencari saksi yang berada sewaktu kejadian 13 Mei itu sendiri. Okey, seterusnya teknik mengumpul sumber lisan. Jadi setelah mereka mengenal pasti, mereka akan melakukan teknik mengumpul sumber lisan. Antaranya ialah sesi menjawab-jawab dan sesi soal sidik. Okey, melalui sesi ini mereka akan mendapat fakta-fakta yang mereka ingin tahu. Mereka akan mendapat fakta yang mereka ingin tahu untuk menjalankan penyelidikan mereka. Okey, seterusnya mereka perlu menjalankan proses rakaman. Okey, proses rakaman ini merupakan proses di mana mereka perlu menyalin dan juga mengedit rakaman ini. Dan proses ini mengambil masa lama kerana proses ini perlu dipastikan kontennya adalah asli, tulen dan tepatlah. Kerana proses rakaman ini merupakan sumber dan juga bukti di mana ahli sejarah ini telah pun menemu ramah atau menyelidik saksi itu. Okey. Seterusnya sumber tertia. Okey, sumber tertia. Proses pengumpulan dan pemprosesan sumber tertia ini, pertama dia pengumpulan daripada sumber sekunder. Okey, jadi selepas mereka dapat sumber sekunder contohnya daripada majalah ataupun daripada jurnal, jadi ahli sejarah ni akan menganalisis sumber ini dengan mudah. So mereka akan buat penyelidikan yang mudah. Kemudian mereka akan menerapkan ataupun menjelaskan analisis ini dalam keadaan yang mudah dalam bentuk blogspot, ataupun mereka akan menyiarkannya dalam internet kerana seperti kita tahu sumber tertia ini merupakan sumber daripada internet lah. Jadi mudah untuk orang awam mendapatkannya. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penggunaan dan kepentingan sumber. Okey, so pertama sekali saya akan terangkan tentang penggunaan dan kepentingan sumber primer. Okey, penggunaan sumber primer. Penggunaan sumber primer adalah merupakan bahan rujukan utama. Okey, kerana kita tahu sumber primer merupakan sumber yang sahih dan tepat dan didapati oleh ahli sejarah itu sendiri. Okay. Jadi sumber primer ni dapat membawakan kebenaran sejarah. Kemudian sumber primer ni boleh dipercayai dan mutlak kerana sumber primer ini merupakan sumber yang sahih lah. Merupakan sumber yang sahih kerana sumber primer ni merupakan sumber yang paling susah untuk didapati lah. Contohnya sumber lisan. Contohnya saksi daripada sumber primer. So saksi tu ada sewaktu kejadian itu berlaku dan kata-kata saksi itu, fakta-fakta yang saksi keluarkan itu adalah boleh dipercayai dan mutlak. Okay. Kemudian memaparkan penyelidikan yang berkualiti. Jadi melalui penggunaan sumber primer kita dapat menghasilkan penyelidikan yang berkualiti. Kemudian fakta-fakta yang terdapat dalam sumber primer ni adalah fakta-fakta yang kukuh. Seterusnya kepentingan sumber primer. Okay. So melalui sumber primer ahli sejarah boleh menjalankan penyelidikan yang lebih khusus dan tepat. Kemudian dapat membantu ahli sejarah dalam memaparkan fakta-fakta yang benar dan tulen. Okay, kemudian mendapatkan fakta dan menyusunkan fakta. Okay, di mana ahli sejarah akan mengumpul fakta-fakta primer ini dan mereka akan menyusun fakta-fakta ini dengan lebih tepatlah seperti kronologi. Kemudian dapat memberikan tafsiran yang bernas. Di mana sumber primer yang dikumpul oleh ahli sejarah dapat dihuraikan dengan lebih bernas lah. Okey, sebenarnya dapat menghalang ahli sejarah daripada melakukan kesilapan fakta kerana kita tahu bahawa fakta daripada sumber primer adalah fakta yang tepat dan sahih. Okey, seterusnya saya akan bergerak kepada sumber sekunder. Okey, sumber sekunder antara kepentingan antara penggunaan dulu lah. Penggunaan sumber sekunder adalah sebagai bahan rujukan. Okey, jadi sebelum ahli sejarah melakukan penyelidikan, mereka akan menggunakan sumber sekunder sebagai bahan rujukan mereka. Kemudian melalui bahan rujukan ini, ahli sejarah dapat mengukuhkan lagi tafsiran mereka. Dan sumber sekunder juga dapat mempengaruhi pemikiran pengkaji.
di mana pengkaji itu tidak akan tertumpu kepada sumber sekunder saja kerana mereka mempunyai semangat ingin tahu, inquiry yang tinggi. Jadi mereka akan tertumpu kepada sumber sekunder saja. Itu yang mempengaruhi pemikiran mereka. Kemudian kepentingan sumber sekunder. Sumber sekunder dapat memberikan gambaran awal tentang ruang lingkup kajian. Jadi melalui sumber sekunder mereka dapat menggambarkan apa yang mereka ingin kaji. Kemudian dapat mengesan sumber primer, di mana sumber primer merupakan sumber yang telah pun dikaji kan. Jadi melalui sumber sekunder ini, melalui sumber primer yang terdapat dalam sumber sekunder, mereka dapat mengecilkan lagi skop penyelidikan mereka, di mana mereka tidak akan tertumpu kepada skop, mereka tidak akan tertumpu kepada penyelidikan sumber primer dan mereka akan lebih tertumpu kepada penyelidikan yang belum dikaji lagi daripada sumber primer. Kemudian penghasilan melalui penyelidikan ahli sejarah seperti saya cakap tadi, mereka akan tertumpu kepada penyelidikan yang belum diselidik lah, dan penyelidikan yang seperti penyelidikan yang terdapat keraguan ataupun permasalahan fakta. Okey, seterusnya saya akan teruskan kepada sumber lisan lah. Okey, seterusnya penggunaan dan kepentingan sumber lisan. Okey, sumber lisan ni diperoleh dapat melalui temu ramah. Jadi penting kita melalui proses penemu ramah kerana melalui proses penemu ramah kita boleh mendapatkan fakta dengan lebih mudah lah. Jadi pengumpulan fakta yang dapat dihasilkan melalui proses penemu ramah ini merupakan fakta yang asli lah. Jadi pengetahuan sejarah secara penghisahan atau penceritaan. Jadi melalui sumber lisan saksi akan menceritakan. Jadi melalui penceritaan itu, fakta yang dihasilkan melalui penceritaan itu adalah asli dan boleh dipercayai lah. Okey, itu merupakan sumber lisan. Kemudian sumber arkeologi. Okey, penggunaan dan kepentingan sumber arkeologi. Okey, jadi melalui sumber arkeologi kita dapat pengetahuan tentang jadi melalui sumber arkeologi, penyelidik dapat mengetahui tentang tamadun manusia. Seperti kita tahu, sumber arkeologi adalah proses di mana mereka mengkaji sumber tamadun dahulu. Jadi proses sumber arkeologi ini adalah digunakan untuk menemukan tinggalan sejarah, prasejarah, tinggalan lama lah. Okey, jadi contohnya pengetahuan tentang peristiwa sejarah. Jadi melalui sumber arkeologi ni kita dapat mengenal pastilah sejarah tu datang daripada mana kan. Contohnya manusia Perak. Okey, manusia Perak ni merupakan rangka manusia yang begitu lama dan dijumpai melalui proses arkeologi. Okey, seterusnya sumber tertiar. Okey, sumber tertiar merupakan sumber internet. Jadi penggunaan sumber tertiar adalah sumber tambahan. So untuk memantapkan lagi hujah ahli penyelidik ni, ahli sejarah ni, mereka juga boleh menggunakan sumber tertiar. Kerana sumber tertiar ni mudah untuk didapati. Okey, so cakap ni dapat menyokong dan mengukuhkan lagi hujah dan mudah didapati. Okey. Jadi seterusnya saya akan memberikan kepada saudara Fahmi untuk meneruskan lagi pembentangan kami. Sekian. Terima kasih. Baik, akhir sekali kita pergi kepada rujukan. Ini adalah rujukan kumpulan kami. Akhir sekali saya harap anda semua boleh fahamlah apa yang kami cuba sampaikan dalam pembentangan ini. Sekian, terima kasih.